La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Allahu Akbar. Kau apa dah ni? Wih, cover prime time. Saya berhenti. Kita berhenti sat. Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan Kafar Penang Prime Time. Alhamdulillah, pada petang ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk melihat dan menyaksikan Kafar Penang Prime Time. Dan adik-adik yang sedang menonton sekarang ini, saya berada di persimpangan tepi jalan, disebabkan oleh kesuntukan masa. Jadi kita akan teruskan juga kita punya Kafar Penang Prime Time, dan kita akan bersama-sama dengan penceramah sebentar lagi. Jadi kepada adik-adik sedang menonton yang sedang mengikuti program kita pada petang ini, jangan lupa seperti biasa like, subscribe dan share sebanyak mana yang mungkin. Moga-moga program kita pada hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa pastikan di tangan anda ada pen dan kertas untuk mencatat nota. InsyaAllah pada petang ini kita akan bersama-sama lagi dengan seorang lagi penceramah yang tidak asing lagi, iaitu yang bahagia Ustaz Yusuf Yaakob. Jadi di manakah Ustaz Yusuf Yaakob? Adakah berada di dalam kereta ini juga? Tidak, berada di lokasi yang tersembunyi. Jadi mari sama-sama kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Yusuf Yaakob. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, kita bertemu lagi dalam Prime Time bersama dengan Kafar Pulau Pinang. Alhamdulillah wa syukrulillah atas kurniaan Allah kepada kita sehinggalah ke hari ini adik-adik dan rakan-rakan yang berada di rumah dapat lagi bersama dengan Ustaz, dapat lagi bersama dengan Kafar Pulau Pinang. Pada hari ini insya-Allah kita akan tengok balik apa yang pernah kita jalankan sepanjang tempoh prime time ini. Adik-adik sekalian, saya nak bawa adik-adik sekalian sekarang ni tengok pokok kat belakang saya ni. Tengok pokok belakang ni. Tengok ada pokok ni, ada daun yang kuning, ada daun yang warna hijau, ada batang dia. Tengok, ada lagi bunga-bunga dia, ada buah dia. Adik tengok balik daripada awal-awal slot dulu sampai sekarang. Macam mana pokok ni nak tumbuh daripada mula-mula dia hanya tunas kecil je. Sekarang dia dah besar. Sekarang dia dah bagi manfaat, dia dapat lindung Ustaz hari ni dalam keadaan teduh. Panas gini dengan teduh ni dapat dilindung Ustaz dengan rakan-rakan kat sini. Adik-adik sekalian, macam itulah seumpamanya perumpamaan adik-adik yang bermula pada hari pertama bersama dengan Prime Time sampai ke hari ini. Itulah turutan ataupun satu sistem yang ada dalam Islam ini, yang dibentuk bermula dengan pengajaran kita ketika mana kita mengajar wuduk, kemudiannya kita mengajar macam mana nak niat dalam solat, kemudian kita ajar solat macam mana. Macam itulah perumpamaan dia, macam itulah keadaannya. Adik-adik diajar macam mana nak solat, macam mana nak memulakan solat, dan bermulanya dengan sesuatu dengan berwuduk. Adik-adik sekalian, hari ni Ustaz nak ambil tunah yang paling kecil sekali sebelum pokok ni jadi besar. Kita nak ambil tunah paling kecil. Tunah dia ialah wuduk, adik. Apa yang ada dalam wuduk? Apa yang adik nampak dalam wuduk? Adik nampak kan dalam wuduk tu ada apa? Dia ada rukun, dia ada sunat. Dalam rukun dan juga sunat ini, dia tak boleh mendahului antara satu dengan yang lain. Itulah sistem Islam. Itulah turutan dalam Islam. Ada tertibnya. Pada awal-awal wuduk bermula dengan niat rukunnya. Kemudiannya selepas itu dimulakan dengan lepas niat kita membasuh muka. Ini kalau rukun dia. Maka dalam turutan ini boleh tak boleh nak mendahulukan muka dulu baru niat? Boleh tak? Tak boleh kan? Tentu tak boleh. Macam itulah adik, Islam mengajar kita mengikut turutan dan berdisiplin dalam setiap apa yang kita buat. Moga-moga adik nampak perkara ni. Dalam wuduk, itu perkara rukun. Sekarang kita tengok bermula dengan perkara sunat. Kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diajak kepada kita untuk membasuh tangan, kemudian kumur mulut. Lepas tu pula
memasukkan sedikit air ke dalam hidung. Kemudian barulah mulakan dengan rukun. Niat dan basuh muka. Lepas basuh muka, basuh tangan sehingga siku, basuh kepala, basuh telinga dan juga kaki. Dan kesemua ni dirangkumkan, jadilah satu sistem yang cantik dalam turutan-turutan ketika mana berwuduk. Kalau adik tengok balik apa yang dalam wuduk ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala atur aturan ini seumpama pokok tadi dimula daripada bawah paling kecil sampailah sat lagi sempurnanya dia, jadilah satu pokok yang begitu cantik dapat teduh. Jika adik sempurnakan wuduk, adik juga dapat membantu diri adik dan membantu rakan-rakan yang lain. Nampak keindahan Islam ini, nampak kebersihan dalam Islam ini. Islam menitikkan kebersihan. Sebelum memulakan ibadah, mesti dimulakan dulu dengan membersihkan diri dahulu sebelum kita mulakan ibadah. Apa jua ibadah? Bersih luaran, bersih dalaman. Hati juga perlu dibersihkan. Adik-adik sekalian, para sahabat Nabi SAW tak pernah satu pun daripada para sahabat Nabi, mereka ni tak pernah pun nak mengurangkan sikit pun daripada perkara-perkara sunat. Sebab itu jangan kita hanya ambil perkara rukun semata-mata, sunat kita tinggal. Sunat pun kita buat sekali. Sebab Pulau Pinang ini ayak dah banyak adik. Ayak dah banyak sangat. Ayak dah terlampau banyak ayak. Kalau tak pakai untuk perkara sunat, adik nak buat apa lagi? Tetapi jika sampai tahap membazir, bermakna kita dalam keadaan berdosa pula kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Guna ayak, guna paip, jangan buka macam mana buka kepala paip bagi ayam keluar macam nak corak waktu terbakar. Kalau bomba pakai tak apalah. Kita pakai untuk berwuduk, nak menghapuskan segala kekotoran dan nak menghapuskan dosa-dosa kita adik. Itulah hikmah yang ada dalam wuduk ini. Moga-moga dia nampak perkara ini. Ustaz dah cerita tunahnya ibadah ini seumpama pokok. Adik nak jadi pokok yang mana? Nak jadi daun yang mana? Nak jadi daun yang berwarna hijau ni ke? Ataupun nak jadi daun kuning ni ke? Daun hijau ni, alhamdulillah, sempurna zat-zat dia. Sempurna segala-galanya. Jadilah daun hijau ni. Kalau adik jadi daun kuning ni, dia kurang sihat. Bermakna apa? Dia kurang sempurna lagi. Dia masih perlukan zat lagi. Jadi, ketika berwuduk, wuduklah sesempurnanya sampai jadi daun yang hijau ini dan dapat melindungan kepada yang lain. Adik, moga-moga Allah berikan kita hikmah ini. Tengok pokok, pandanglah ibadah. Kerana dalam ibadah itu ada kesempurnaannya. Sempurnakan wuduk kamu, nescaya akan sempurna ibadah kamu. InsyaAllah adik, kering rengkung sebab panas sangat. Ustaz minum air dulu. Ustaz minum air dulu. Sementara tu, kita rehat dulu. Kita jumpa lepas ini Prime Time Kafah Pulau Pinang. Alhamdulillah. Saksikan segmen-segmen menarik dari Kafah Pinang. Kafah Pinang Prime Time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan Satu Kafah Pinang Prime Time. Permulaan Kafah perkiraan Pinang tahun Islam Prime hidup. Time. Jom tajwid. Izhar halqi ialah nun sakinah atau tanwin bertemu. Kawan-kawan, sembang apa kerancak sangat. Ustazah Syaira. Ustazah Syaira. Ha. Ustazah. 3 I. Nanti kita diberkati Tuhan. Ustaz selalu tengok ramai adik-adik membasuh muka seperti ini. Pukul solat ada 3. Semuanya hanya di channel YouTube Kafah Pinang. Alhamdulillah, jumpa lagi kita adik-adik. Jumpa lagi bersama dengan saya lagi, Ustaz Yusof bin Yaakob. Adik-adik sekalian, sekarang ni kita berada dalam satu kawasan. Kalau adik tengok belakang saya ni adalah bendang yang sangat-sangat cantik. Kalau bendang ni orang tengok hijau. Sekarang ni dia musim orang panggil sedang orang duk menuai padi dan dia tengah nak membajak, nak buat balik padi yang baru, nak tanam balik padi yang baru. Adik, kita dalam ibadah, setelah mana kita habis berwuduk dan selesai berwuduk, sempurna wuduk, sekarang ni kita nak memulakan solat.
Ustaz nak ajak satu benda kat adik. Dalam ibadah, Islam meletakkan satu benda yang paling besar sekali, yang tak ada lagi pada benda lain, iaitulah dia panggil sebagai fokus. Ibadah mengajar kita fokus. Dalam fokus ini, istilah yang diguna pakai dalam ibadah nama dia khusyuk. Ustaz nak ajak hari ni, lepas kita wuduk kita nak buat apa? Ustaz tak mau ajak dah hari ni, cara wuduk tak mau ajak, cara sembahyang tak mau ajak. Adik dah lalui dah benda ni semua. Tapi Ustaz nak habaq hari ni, lepas berwuduk, nak keluar, nak main sembahyang punya time, adik buat macam ni. Ustaz main duduk ujung nak cari ketenangan, main tengoklah hijau, oh cantiknya ya Allah. Inilah kebesaran Allah. Nak tengok ketenangan, jauh mata kita memandang, kita cari ketenangan. Sebenarnya dalam ibadah kita ini, kita perlukan ketenangan. Tenang dia kat mana? Ketika mana keluar, ketika lepas habis berwuduk, adik first sekali ialah adik buat apa? Adik jangan gopoh-gapoh. Jangan gopoh-gapoh. Jangan keluar-keluar tu nak pergi berlari-berlari, nak pergi kejar imam. Jangan. Jangan. Kerana gopoh-gapoh akan menyebabkan kita hilang fokus. Nombor 2, adik bermula daripada keluar lepas berwuduk, adik mula istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Adik istighfar sebanyak mungkin sampailah adik bermula dari depan tempat berwuduk, sampailah adik sampai dekat tempat adik nak berdiri untuk solat. Istighfar. Yang ketiga, adik buat apa? Yang ketiganya ialah keluarkan daripada fikiran adik semua urusan dunia. Keluarkan urusan dunia. Tak ada lagi dah duk fikir pasal game-game pun tak ada dah. Tak fikir dah nak makan ke apa, tak fikir dah. Sekarang ni dalam kepala kita ialah aku nak solat, aku nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana solat itu seumpama solat itu kita sedang bercakap dengan Allah. Takkan nak cakap dengan Allah kepala pergi keling kot. Kan? Cakap dengan Allah Ta'ala. Nak cakap dengan Allah. Ulama kata apa? Ketika mana seseorang itu solat, dia sedang bercakap dengan Allah. Nak tengok Allah cakap balik dengan kita, baca Quran. Kalau tengok kandungan Al-Quran, adik akan nampak Allah sedang bagi tahu kita sesuatu tentang diri kita. Apa sahaja soalan yang kita nak, jawapannya ada dalam Al-Quran. Adik-adik rahmati Allah sekalian, jalan tenang-tenang, berdiri di tikar semayang, berdiri atas sejadah untuk solat. Adik, buangkan urusan dunia, fokus hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat anda akan berkualiti. Solat anda akan ada dia nak ada nak ada kau sikit. Adik-adik sekalian, ketika mana berdiri nak solat, nak niat solat ini, sebab itu sesuatu perkara mesti dahulukan dengan niat. Dalam niat inilah adik yang ada perkataan lillahi ta'ala, usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, adaan lillahi ta'ala, ada lillahi ta'ala, kerana Allah. Kat sinilah adik kekuatan kita. Kita solat kerana Allah. Mata tengok tempat sujud, jangan tengok tempat lain. Jangan ada orang yang solat Allahu Akbar, mata dah tengok kiri kanan. Dia usah tengok siapa lah mai, siapa tak mai. Adik, mata fokus tempat sujud. Tengok tempat sujud. Otak dah fikir hanya kepada bersolat kita sahaja, bukan fikir pada yang lain. Maka solat akan berkualiti. Adik-adik sekalian, adik perasan tak perasan? Lama adik duduk belajar ni, dari start wuduk dah habis dah turutan dia. Sekarang ni mai pada solat. Adik tahu tak dalam solat ini, turutan solat ini dirangkumkan dalam 13 rukun. Ingat tak ingat lagi? Ingat kan? 13 rukun itu. Boleh tak boleh dalam turutan rukun ini kita mengangkat yang bawah pergi duduk di atas dulu. Salam duduk last kali. Tiba-tiba lepas Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas takbiratul ihram terus bagi salam, betul baca Fatihah. Boleh tak semayang lagu tu? Semayang mayat pun tak macam tu. Faham tak? Semayang mayat pun tak macam tu. Sebab itu dalam turutan ini kita akan nampak macam mananya Allah nak mengajak orang Islam ini, nak mengajak umat Islam ini, hamba-hamba dia supaya berdisiplin dan mengikut aturan.
ikut aturan, ikut peraturan, ikut undang-undang. Dalam solat ada undang-undang, dalam ibadah ada undang-undang. Kalau atas dunia, adik langgak lampu merah, adik kena saman. Dalam solat ini, undang-undangnya macam tu. Jika langgak undang-undang itu, terbatal solat, maka dia perlu solat semula. Adik-adik rahmati Allah sekalian, jangan langgak undang-undang dan jangan langgak peraturan. Jadi orang yang fokus. Ibadah adalah untuk difokus kepada Allah Rabbul Jalil. Jangan sesekali langgak perintah Allah. Langgak perintah Allah, anda akan binasa. Jadikan ibadah pengangkat darjat, bukan penurun darjat. Moga-moga kita jumpa lagi adik. InsyaAllah dalam slot yang seterusnya kita akan teruskan lagi keluasan ilmu yang ada dalam dunia ini, yang Allah turunkan dalam ibadah ini seluas bendang di belakang saya ini. Kita akan bincang lagi selepas ini. Lihatlah gunung yang tinggi, subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah pantai yang indah, subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Lihatlah burung yang terbang, subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah bunga yang mekar, subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Alhamdulillah adik-adik, kita dapat bertemu lagi dalam slot seterusnya. Adik-adik, cantik pokok ni kan? Ni pokok ni, kalau Piramli dia kata fayafa. Kalau bahasa Inggeris dia panggil papaya. Kalau bahasa Arab dia panggil babaya. Kalau bahasa Melayu dia panggil betik. Adik-adik, cantik pokok ni sebab pokok ni ada buah. Bayangkan kalau pokok betik tak ada buah, dia jadi kosong, tinggal daun saja. Cantik dah pokok dia. Adik, saya akan cerita pasal pokok betik. InsyaAllah. Baik adik. Ada soalan lah. Ada soalan. Ustaz, kami nak tanya ni. Apa kepentingan solat dalam hidup kita? Alhamdulillah, cantik soalan adik ni. Soalan dia tentang apakah kepentingan solat dalam kehidupan. Baik, Ustaz nak jawab soalan ni dulu. Sebab apa? Yang tanya ni sangat-sangat baik. Baik, adik-adik sekalian, apa maksud solat dalam kehidupan? Apa penting kan? Penting apa solat ni? Sampai kita kena buat 5 kali sehari ni. Apa kepentingan dia? Apa hebat sangat solat ni? Adik-adik sekalian, siapa ada handphone? Semua orang ada handphone kan? Buat apa guna handphone? Main game saja ke? Tak adik. Handphone ni ialah satu alat perhubungan yang akan menghubungkan kita dengan orang-orang yang berada di keliling kita. Nak phone kat ustaz boleh, nak phone dekat cikgu kamu boleh, dekat ustazah kamu boleh, nak phone dekat kawan-kawan boleh. Adik-adik, alat perhubungan. Solat ni apa? Apa penting solat ini? Apa guna kehidupan ini kalau tidak ada perhubungan kita dengan Allah? Apakah erti hidup ni adik? Jika kita tak tahu apa hubungan kita dengan Allah. Ada tak hubungan kita dengan Allah? Adik-adik sekalian, penghubungnya adalah ibadah inilah adik. Sebab itulah penting sangat-sangat untuk solat ini, kerana dia adalah penghubung kita dengan Allah Rabbul Jalil. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita, yang memberi kepada kita rezeki, beri kita nikmat. Ustaz boleh cakap, ustaz boleh angkat tangan. Hari ni Allah Ta'ala bagi kurnia kita pula, buah-buahan yang macam-macam. Allah bagi kita kehidupan dengan tempat kita yang cantik-cantik. Adik, semua ni Allah bagi nikmat. Allah tak minta apa.
Tak minta apa pun kat kita. Perintahnya ialah suruh sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang 1000 kali sayang. Jika kita tidak solat, maka hubungan kita dengan Allah akan gagal. Adik tengok macam mana cantiknya pokok betik ini. Cantik dia, hijau cantik dia. Ini seumpama orang yang solat, dia punya hidup dia mekar, segar, cantik, berbuah lebat. Adik tengok belakang sana, Allahu Akbar, kering lah. Pokok itu kering. Adik, orang yang tidak solat, pandangan nampak macam segar, tapi jiwanya kering kontang adik. Dia tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, dalam solat kita keseluruhan, seharian kita buat ibadah, ia merangkumi segenap aspek kehidupan kita. Adik kaji balik tengok, ketika mana nak mula solat, kita mula dengan niat. Lepas niat, kita mula pula dengan, sampai pengakhirannya kita bagi salam. Adik, hari ini keseluruhan ilmu solat itu telah pun dirangkumkan dalam Kafa Pulau Pinang Prime Time. Dah dirangkumkan semua sekali. Betul tak? Ilmu itu telah sampai kepada kamu semua. Adik-adik sekalian, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu tanpa amal seumpama pohon tanpa buah. Ustaz ada pokok, pokok ustaz ada buah. Pokok ini bermanfaat untuk ustaz kerana apa? Ustaz boleh petik buah dia untuk ustaz makan. Rasa kesedapan ini. Tapi apakah pula apabila pokok ini, adik, dia adalah pokok tapi tak ada buah pun. Kering pula. Ni pula jadinya. Kuning-kuning pula. Tinggal sebatang lagu ni je. Buahnya dah tak ada. Adik, ilmu tanpa amal seumpama pohon tanpa buah. Adik-adik sekalian, jadilah seumpama pohon yang berbuah. Memberi manfaat kepada yang lain, memberi kesedapan pada yang lain, dan tidak memberikan kemudaratan kepada orang lain. Adik-adik sekalian, Ustaz nak minta pada kamu semua agar jadilah hamba Allah yang ada hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala sangat hebat. Sebab itu fokus, khusyuk ketika solat adalah merupakan sesuatu yang besar maknanya kepada orang yang beribadah. Ustaz nak pada kamu semua, anak-anak Kafa Pulau Pinang, jadi orang yang terbaik, jadi orang yang hebat. Yang hebat itu hubungan dia dengan Allah. Dia akan hebat di dunia ini, hebat pula di akhirat. Sebagaimana para sahabat Nabi, sebagaimana Nabi mengajar kepada kita agar urusan dunia ini mestilah dia lebihkan urusan akhirat melebihi urusan dunia. Kerana hubungan dengan Allah lebih besar maknanya daripada hubungan manusia di dunia ini. Adik-adik sekalian, siapa yang jaga Allah, Allah jaga dia. Siapa tidak menjaga Allah, Allah akan abaikan dia. Akhirnya dia akan jadi manusia gagal, seperti mana keringnya satu pokok yang tidak ada manfaat bagi yang lain dan untuk dirinya. InsyaAllah adik-adik, dalam tempoh ini sama-sama kita minta doa agar Allah berikan kita kembali seperti sedia kala, dikembalikan norma asal kita. Allah angkat kembali wabak ini. Minta doa pada Allah. Ustaz nak mengambil kesempatan ini, berada dalam kawasan yang begitu baik, keadaan yang sangat indah ini. Moga-moga segala tumbuh-tumbuhan ini mengaminkan doa kita bersama. Pada saat yang cukup barakah ini, kita mengambil manfaat untuk sama-sama mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita aminkan adik ya. Kita fokus betul-betul doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'ul mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kullaha tammah. واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبة الندامة إنك أنت السميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah dengan sebenar-benar permohonan ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami hamba-hambamu yang lemah ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami hamba-hambamu yang sangat lemah dan memerlukan kepada bantuanmu ya Allah. Kami tidak mampu untuk mengangkat walaupun satu jari kami ya Allah, sekiranya kamu tidak mengizinkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami mohonkan doa kepadamu ya Allah dengan sebenar-benar permohonan ya Allah. Ya Allah, berilah kami kefahaman dalam agama ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang hebat ya Allah, yang faham tentang ibadah kepadamu ya Allah, yang menjaga hubungan denganmu ya Allah. Dan kau angkatkan martabat mereka ya Allah di akhirat nanti ya Allah, dan angkatkan jua di dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan generasi yang akan datang ini ya Allah generasi yang terbaik buat kami ya Allah, yang akan menjadikan pendinding bagi kami ya Allah, yang akan mengangkat namamu ya Allah dan mengangkat kalimahmu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah semekar-mekarnya ilmu yang kami telah sampaikan kepada mereka ya Allah, agar dapat mereka melaksanakan segala ilmu yang disampaikan kepada mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Allah, jadikanlah mereka terbaik di dunia dan terbaik di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, angkatkanlah kembali wabak yang melanda kami ini ya Allah, agar dapat kami bersemuka kembali ya Allah seperti sedia kala. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah adik-adik jumpa lagi, dan jangan lupa mendoakan untuk semua guru-guru kamu, semua orang yang terlibat dalam Kafah Prime Time Pulau Pinang. Moga-moga pertemuan kita ada hikmahnya, pertemuan kita ada manfaatnya, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya. Saya mohon beribu kemaafan andai kata ada terkhilaf dan terkasar bahasa. Moga-moga Allah berikan keberkatan kepada kita, keberkatan dunia dan keberkatan akhirat. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Macam mana adik-adik? Best ke? Best kan? Jumpa dengan Ustaz Yusof Yaakob. Macam mana Ustaz Yusof Yaakob menceritakan selama dalam tempoh yang begitu lama, kerana beliau ingin mengupas apa yang ada serumusannya tentang apa yang dibincangkan sebentar tadi. Seronok kan tengok Ustaz Yusof Yaakob tengok duduk kat bendang, ada yang duduk tengok dekat pokok betik dan sebagainya. Cantik ya, amat best. Jadi adik-adik sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah program kita akan berhenti seketika, kerana pada minggu depan, untuk pengetahuan adik-adik semua, ingat ya, pada minggu depan Kafah Penang Prime Time akan berhenti rehat seketika, kerana kita akan adakan satu lagi program yang baru di dalam channel Kafah Penang. Jadi adik-adik sedang penonton yang sedang mengikuti program kita pada hari ini, jangan lupa pada minggu hadapan akan ada satu lagi program di waktu, insya-Allah pada waktu dan hari yang sama, kita akan buat program yang istimewa menggantikan Kafah Penang Prime Time. Jadi jangan lupa adik-adik, pada minggu hadapan kita akan jumpa lagi, insya-Allah. Dan setakat ini saja dulu untuk Kafah Penang Prime Time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom, nak balik dah. Jom. Terjalin erat ukhuwah kerana Allah, demi memperkasakan ummah yang cemerlang